Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa iyyakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pun datang sini pernahlah dulu sekali dua kali juga. Ni rumah kawan ada dekat sini kan. Ustaz Syakil, imam di sini. Hari ini pula dia tak ada. Dia biarkan kita seorang-seorang. Jadi segan tu memang segan lah. Kemudian abang dia pun ada juga mutawif kan. Abang dia nama Nazmi ya. Ustaz Nazmi. Sama juga duduk satu rumah tu semua. Satu rumah dekat Mesir sana. Jadi dia ajak datang sini lagi sekali. Dengar-dengar sebelumnya minggu lepas ya. Tapi Ustaz Samsul debat ya. Lepas tu tak tahulah macam mana. Jadi alhamdulillah lah khair, semuanya baik daripada Allah SWT. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, saya pun tanya juga dengan imam ni lah, Ustaz Syakil kan, nak beri tajuk apa ke bebas saja kan. Jadi akhirnya dia kata letak tajuk lah Ustaz. Dia kata kan letak tajuk lah. Saya pun letaklah tajuk perjalanan menuju akhirat. Sebab ni perjalanan yang benar, yang tidak ada bohong, tidak ada palsu di dalamnya, yang mana kita semua pasti akan melaluinya. Daripada sekarang sepatutnya kita ni dah pakai cermin mata kuda. Cermin mata kuda dia dah tak pandang kiri kanan dah, dia nampak satu je. Macam mana nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kuda ni dia masih tak pakai cermin mata, dia boleh pandang sana sini, pandang sana, pandang sini, pandang sana, pandang sini. Kita tengok sendiri, saya belajar di Mesir sana. Kuda yang tak pakai cermin mata dia liar kepala dia kan, gerak sana gerak sini. Tapi kalau kuda yang dipakaikan dia akan tunduk aja ke bawah. Sebab dia nampak satu arah saja. Jadi arah kita mana kita nak tujukan. Di situlah kita nak tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak betulkan arah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah meletakkan janji, telah meletakkan tujuan hidup kita sendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan hanya saja untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, liya'buduni liya'rifun. Bagaimana kita nak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ulama-ulama kita tak habis-habis mengajarkan sifat 20, mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, af'alullah, supaya kita ni makin hari makin terpacak dalam diri kita hebat agungnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak berhajat kepada sesiapa, kitalah yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada sahabat, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah kaifa nujaddidu imanana? Qala akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami nak perbaharui iman kami? Maka Nabi SAW sabda, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyakkan ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah beza sikit dengan zikir la ilaha illallah. Kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu zikir. Ucapan la ilaha illallah, ulama kata kata-kata yang mendatangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bila kita cakap, datang iman naik, iman kita akan meningkat.
perkataan yang dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu dia kumpul sahabat, dia kata haya bina nu'min sa'ah, ijlis bina nu'min sa'ah. Mungkin nama sahabat ni pun kita pun jarang-jarang dengar, tapi antara sahabat yang meninggal dekat peperangan Mu'tah, yang Nabi SAW panggil 3 orang sahabat ni, Zaid bin Harisah, Ja'far At-Tayyar, yang ketiganya Abdullah bin Rawahah. Jadi Abdullah bin Rawahah ni dia panggil sahabat, wahai sahabat-sahabatku, ijlis bina nu'min sa'ah, haya bina nu'min sa'ah. Mari kita duduk sekejap, kita muzakarah iman, cakap tentang keagungan Allah SWT. Allah lah yang ciptakan langit, Allah lah ciptakan bumi. Perkataan simple, biasa, macam tu juga dalam Al-Quran, Allahu fatiras samawati wal ardh. Perkataan yang biasa. Kalau kita kata bahasa Arab, tak ada yang istimewa, yang macam kita kata bunga dia lebih-lebih, melampau-lampau, tak ada. Allah SWT pun sendiri kata, Allah SWT ciptakan langit dan bumi. Dalam perkataan lain Allah gunakan khalaqa, Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Allah SWT mengalirkan sungai-sungai. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ranting-ranting pokok yang mana kamu boleh memetik ranting-ranting pokok untuk datangkan api. Allah SWT datangkan hujan. Allah SWT datangkan hujan daripada awan-awan, kan? Allah SWT turunkan hujan. Allah SWT yang mengalirkan sungai-sungai, Allah yang mengalirkan air mata air, Allah SWT yang keluarkan air, Allah SWT yang datangkan embun-embun, Allah SWT yang ciptakan itu dan ini. Jadi perkataan inilah yang diulang-ulangkan oleh sahabat radhiyallahu anhu. Untuk apa tuan-tuan? Kerana laluan pertama kita selepas mati ni ialah kubur. Inilah perjalanan kita ni, kita nak menuju ke kubur. Kubur apa soalan pertama sekali yang akan disoal? Semuanya berkenaan dengan iman. Iman kita, man rabbuka, siapa Tuhan kamu. Bahkan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, kalaulah dia lalu di kubur, dia akan menangis. Kalau sahabat lain cerita pasal kubur pun dia menangis. Nabi SAW sendiri cerita pasal syurga, cerita pasal neraka, dia tak menangis. Tak boleh nak menangis. Sahabat lain tanya, wahai Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Nabi sendiri cerita syurga, cerita neraka, sahabat-sahabat cerita syurga, cerita neraka, tak menangis. Tapi kalau lalu dekat kubur, cerita pasal kubur, dia menangis. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu jawab, kubur ni laluan pertama yang kita akan lalu. Kalau lulus kubur, soalan dekat dalam kubur ni kita lulus, yang lain semua menjadi senang. Yang lain semua menjadi senang. Jadi antara nak selamat kubur juga, Nabi SAW sarankan kita baca surah Al-Mulk. Dan sebahagian surau-surau pun ada yang dah mulakan membaca surah Al-Mulk, kan? Lepas daripada Isyak, dia pegang kertas, semuanya menghabiskan surah Al-Mulk, supaya kita ni semua terlepas daripada azab kubur. Kalaulah tak ada buat dekat masjid, tak ada masalah, kita baca dekat rumah, lebih bercahaya rumah kita. Nabi SAW sabda, nawwiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Terangilah rumah-rumah kalian, terangkanlah rumah-rumah kalian dengan solat dan qiraatil Quran, dan bacaan Al-Quran, maka akan terang rumah kita. Siapa yang nampak? Kita tak nampak cahaya tu. Yang nampak ni penduduk-penduduk di langit. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan kita ni kalau dah keluar rambut putih tu, macam saya pun dah keluar rambut putih dah juga. Bukan kata tak ada, kalau selak banyak dah rupanya. Sekali dulu masa mula-mula setahun 2 tahun dulu selai 2 helai, sekarang ni dah mau 10 ada kot, ataupun lebih lagi daripada 10. Jadi bila tengok cermin, terperanjat sendiri, kan? Terperanjat sendiri. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan kita sebenarnya tinggal dah senja dah. Perjalanan kita dah senja. Satu kawan saya sendiri dulu belajar dekat Masjid Abu Bakar Bangsa sana. Masjid Abu Bakar As-Siddiq, kan? Kalau tuan-tuan tahu masjid sana. Pernahlah belajar dulu nak ambil SPM, kan? Belajar sama-sama. Tapi sekarang dia dah meninggal dulu daripada kita. Dah meninggal dulu dah. Allah SWT nak ambil bila-bila masa, kita pun tak tahu. Jadi setiap kita akan merasai datangnya kematian.
Yang masalahnya sekarang penyediaan kita ni, sedia macam mana kita sediakan. Macam mana nak kata kita ni sayang kepada akhirat, sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi SAW sabda, wa man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang mencintai, bercinta untuk berjumpa dengan Allah, Allah pun bercinta nak jumpa dengan dia. Jadi sekarang ni macam mana nak datang cinta tu? Cinta tu macam mana nak datang kan? Maka Allah SWT sendiri beritahu, kalau kita nak zahirkan cinta kita depan Allah SWT, apa nak kena buat? Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya manusia mengatakan dia ini cinta kepada Allah SWT, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikutlah aku, ikutlah Nabi SAW, maka akan Allah SWT akan kasih pada dia. Kita bila kita kata in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu kata kamu kasih kepada Allah, ikutlah Nabi SAW. Imam Athaillah Sakandari rahmatullahi alaih, ulama tasawuf kan, dia mengatakan apa? Seseorang tidak akan sampai cinta kepada Allah SWT melainkan dia ikut sebiji apa yang Nabi SAW bawa. Dia ikut betul je apa yang Nabi SAW bawa, semua dia ikut. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kematian pun akan datang. Jadi macam mana kita kata tadi, persediaan kita macam mana nak datang cinta kepada Allah SWT, antaranya ikut Nabi SAW. Dan antaranya juga kita punya barang semua kena hantar dekat rumah yang baru. Kita beli rumah sini Rincing, beli rumah dekat Shah Alam kan, sebab saya tinggal Shah Alam, nak cakap mana lagi kan. Jadi beli rumah dekat Shah Alam contohnya, kita orang Rincing beli rumah dekat Shah Alam, maka panggil lori datang, angkat barang pergi hantar dekat Shah Alam, rumah baru beli. Lepas PKP rumah murah kan, dijangka rumah akan murah. Wallahu alam kan. Dulu mampu tengok, sekarang boleh mampu milik kan. Dulu kita mampu tengok je kan, tengok je rumah, cantik rumah. Tapi nak milik tak ada. Contohnya lah. Jadi bila kita hantar barang-barang kita ni semua dah pergi ke Shah Alam, kita ingat nak duduk tak lagi rumah dekat Rincing ni. Kita rumah dah kosong, apa semua dah tak ada. Bila barang semua dah dihantar pergi ke rumah yang baru, maknanya ingat kita nak duduk sini lama-lama tu. Kita dah tak ada keinginan nak duduk dekat kawasan kita ni lagi. Tak ada keinginan, ada kurang keinginan nak duduk. Mana tak ada perabot, tak ada mangkuk, tak ada cawan, pinggan, semua dah hantar kan. Jadi kita dah mula nak balik ke rumah baru kita. Macam tu juga dengan kita hidup di dunia ini. Bila kita menghantar amalan-amalan kita ke akhirat, harta-harta kita berupa sedekah kepada anak yatim, buat wakaf masjid dan sebagainya, wakafkan Al-Quran, wakaf itu, wakaf ini, semua digunakan untuk agama. Yang mana salurannya, akaun dia untuk sampai kepada akhirat, maka kita kata tak lama lagi aku ni tak rindu dah nak duduk sini, rindu nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri kata dalam hadis Qudusi, daripada hadis Nabi SAW, barang siapa, bukan hadis Qudusi, daripada hadis Nabi SAW, mafhum dia, siapa yang Allah SWT mengasihi dia, Allah SWT akan jauhkan dia daripada dunia seperti mana orang yang demam takut terkena air. Orang demam kena air, sejuk kan, macam tu. Tapi bukan bermakna tak guna air. Guna air, pergi tandas, demam ni, guna air, basuh kemaluan, depan belakang keluar. Tak ada nak siram macam dulu-dulu kan, siram sana, siram sini, siram atas, siram bawah. Ni orang yang demam. Macam tu juga dengan kita. Kalau seseorang itu Allah SWT cinta pada dia, Allah SWT akan jauhkan dia daripada dunia seperti mana jauhnya orang yang demam kepada air. Ini hadis Nabi SAW, mafhum dia. Maknanya bukan bermakna tak guna air. Air guna, tapi digunakan untuk agama. Guna lebih-lebih tak ada. Sebab itulah sebagian ulama mengatakan guna untuk diri sendiri perkara dunia ini membazir. Tapi kalau beri kepada Allah SWT, hantar kepada akhirat, ini tidak membazir. Banyak mana pun tak membazir. Satu orang tak usah pergi jauh, kita ibadat sendiri, kita berwuduk. Nabi SAW pesan pada sahabat, kamu guna air jangan membazir kan.
innal mubazirina ikhwana syayatin, dan sesungguhnya mubazir ini saudaranya syaitan. Tapi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, Nabi Ibrahim alaihissalam sembelih 1 ekor anak lembu ketika 2 orang tetamu datang ziarah, 2 orang tetamu yang tidak dikenali. Munkarun dalam Al-Quran itu sebut, iaitu tetamu yang mana tidak dikenali. Nabi Ibrahim tak kenal dia, tapi orang tu kenal lah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sembelih apa? 1 ekor anak lembu bakar. Faja'a bi ijlin hanis, dalam Al-Quran ayat lain faja'a bi ijlin samin, bawa 1 anak lembu yang gemuk. Anak lembu yang gemuk dah dibakar, air dia menitis-nitis. Allahu Akbar. Untuk 2 orang saja makan. Untuk 2 orang makan. Jadi ulama kata ini tidak mubazir, untuk memberi makan kepada orang, walaupun 2 orang, habis tak habis tu lain cerita, tapi dia telah melakukan satu pengorbanan yang mana Allah SWT pun suka, dan Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Rupa-rupanya bila disuruh makan, faqarrabahu ilaihim faqala ala ta'kulun, dibawakan anak lembu yang yang gemuk ni kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ditanyakan, ala ta'kulun, kenapa kamu tak makan? 2 orang ni kenapa tak makan? Dia kata, kami ni sebenarnya bukan datang untuk makan, kami ni malaikat. Nak makan apa? Memang bukan kami punya makanan. Makanan kami ni zikrullah kan. Zikir pada Allah, baca Al-Quran tu makanan kami kan. Kami datang bukan untuk makan, kami nak bawa berita. 2 berita nak bawa. 1 berita kehancuran kaum Nabi Lut alaihissalam. 1 lagi berita akan dapat anak, tapi daripada isteri namanya Siti Sarah. Maka Siti Sarah alaihissalam dengar berita ni, fasaqqat wajhaha wa qalat inni ajuzun aqim. Dia tepuk pipi dia, dia kata, ya Allah, aku ni dah tua dah monopos, boleh ada anak lagi. Dia pasang telinga, dia dengar lah tetamu tu cakap kan. Rupanya malaikat, dia mengaku dia adalah malaikat. Dia kata bawa berita daripada Allah SWT. Maka perempuan isteri Nabi Ibrahim AS tepuk muka dia, fasaqqat wajah, sedar-sedar sikit, macam tu kan. Sedar-sedar, boleh macam dah, kita kata dah lapuk dah, tapi boleh ada anak lagi. Maka dia kata, ini ajuzun hakim, aku ni dah tua, hakim, dah monopos, dah mandul dah sebenarnya, tak boleh beranak lagi dah. Dulu tak ada anak, sekarang ujung-ujung ada anak. Jadi dia pelik. Jadi itu yang tuan-tuan nak sebutkan, harta ataupun segala yang kita gunakan pada diri kita sendiri itu, kalau banyak berlebihan membazir. Bahkan kena hisap, memang kena hisap kan. Tapi kalau beri kepada agama Allah SWT, beri kepada tetamu yang datang. Tetamu datang, sembelih 1 ekor lembu, 1 ekor kambing kita sembelih untuk bagi tetamu datang. Ini bukan membazir. Walaupun 2 orang makan, tak boleh habis. Dan kawan dia pun tak makan pun. Tak makan. Dia kata, aku tak makan, kami tak makan, kami malaikat. Jadi bila sesuatu kita hantar dekat akhirat, kita hantar kepada Allah SWT, kita rindu nak balik. Kita akan rindu nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan kita ni sementara saja, dan kematian ni masya-Allah dalam kitab Tazkirah sendiri sebut, kitab yang ditulis oleh seorang ulama tu, kalau tak silap saya Imam Qurtubi rahmatullah alaih, dia menuliskan dalam kitab Tazkirah, dia kata antaranya, rasa sakaratul maut ni, nak mati ni umpama disusuk dengan pedang 300 kali, dan ada ulama mengatakan sampai umpama ditusuk dengan pedang 1000 kali. Ditusuk dengan pedang 1000 kali tak mati-mati, tusuk sekali tak mati lagi. Itulah rasa macam mana sakaratul maut kan, yang mana kita semua akan laluinya. Jadi yang kita nak sebenarnya apa? Kita ni risau, kita ni takut kan, segala kesakitan yang datang pada kita ni, kita boleh ingat Allah tak? Itu yang kita risau kan. Kita kalau ada masalah, kita kembali kepada siapa dulu kan. Sedangkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu suatu hari mendengar berita ada kaum kerabat dia meninggal dunia. Dia di atas kuda ataupun di atas baral ketika itu. Maka orang pun bisikkan beritahu, wahai Abdullah bin Abbas, ada kerabat kamu sudah meninggal dunia. Maka kata Abdullah bin Abbas, dia turun daripada kuda dia, dia pun solat dua rakaat. Lepas habis solat baru dia beritahu,
kenapa dia buat macam tu. Dia diam sekejap, kemudian dia turun, dia wuduk, dia solat. Jadi dia pun beritahu kepada orang tersebut, dia kata, kamu dengar tak ayat Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah, kan? Mintalah pertolongan dengan Allah pada sabar dan solat. Jadi satu kejutan, satu orang meninggal, terus ambil wuduk, sembahyang dua rakaat. Kita telah mengamalkan ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW sendiri pun bila ada sesuatu amar, satu perkara yang mengejutkan Nabi SAW, faza'a ila solah, Nabi SAW akan terus dirikan solat. Dirikan solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita pun persiapan kita ni mau siap dengan selamat lah. Kita nak balik sekali je, last kan. Pertemuan kita dekat dunia ni last. Ni sekali saja, lepas ni kalau selamat, selamatlah selama-lamanya. Jadi ada satu hadis Nabi SAW. Nabi SAW sabda, kehidupan satu orang melakukan amalan ahli syurga, alhamdulillah melakukan amalan ahli syurga, maka tinggal lagi sehasta sebelum dia mati, dia melakukan amalan ahli neraka. Maka Nabi SAW sabda, maka dia dalam neraka Allah SWT. Satu orang hidup dia melakukan amalan ahli neraka, tinggal sehasta lagi dia nak mati, dia melakukan amalan ahli syurga. Maka Allah SWT matikan dia dalam hujung amalan dia melakukan amalan ahli syurga, maka masuk syurga dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, ulama menerangkan pada kita apa yang patut kita buat sekarang. Sekarang ni hadisnya macam ni kan. Kita dah duduk dekat masjid, alhamdulillah. Dalam masa yang sama juga kita kena pasangkan dalam diri kita rasa khauf, rasa takut. Takut aku ni mati, tinggal sehasta sebelum mati aku melakukan amalan ahli neraka. Jadi ulama Imam Hasan Al-Basri rahmatullahi alaih antaranya mengatakan, hidup kita di dunia ni penuhkan diri dengan ketakutan. Takut mati tak diterima Allah, takut amalan tak diterima Allah SWT, takut sedekah aku kerana nak riak, tunjuk pada manusia, bukan kerana Allah SWT. Takut itu, takut ini kerana Allah SWT, semuanya kerana Allah SWT. Tapi bila pula nak gunakan raja, dia ada khauf dan raja. Tuan-tuan kan rajin dengar kuliah kan, ustaz-ustaz sini mungkin banyak yang datang kan. Jadi raja pula mengharap. Jadi bila pula masa nak mengharap, kata Imam Hasan Al-Basri rahmatullahi alaih, mengharap ialah ketika hari-hari hujung-hujung nak mati. Ya Allah, tak ada lain aku harap ya Allah. Aku harap kasih sayang kau saja ya Allah. Ya Allah, tak lain aku harapkan. Aku harap aku mati dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Masa hujung nak mati tu, masa tengah sakit tu lah, masa tu kita letakkan pengharapan yang cukup tinggi dekat Allah SWT. Tapi masa sekarang kena rasa takut aku ni mati dalam keadaan mengejut, tak sempat ucap la ilaha illallah. Takut aku ni buat sesuatu yang boleh buat Allah SWT murka. Takut itu, takut ini. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hujung-hujung kehidupan kita ni, kita cari juga amalan-amalan yang cepat kaya. Amalan yang cepat kaya. Satu orang sahabiah, Nabi SAW sebelum pergi solat, Nabi tengok dia duduk dekat sejadah dia lagi. Kita kata duduk tempat ibadat dia. Dia duduk ibadat, zikir. Satu orang sahabiah, dia zikir, Nabi pun tengok dia zikir, buat amal, sembahyang subuh dan segala bagainya kan. Sahabiah perempuan. Maka Nabi pergi solat subuh, azan subuh, Nabi pergi solat subuh. Nabi solat subuh dan sebagainya, jumpa dengan sahabat, borak-borak dan sebagainya kan di masjid. Kemudian Nabi pun balik ke rumah. Tengok sahabiah ni tengah berzikir lagi, buat amal lagi, berzikir kepada Allah SWT. Maka Nabi SAW tanya dia, apa yang daripada tadi aku keluar sampai balik kamu dalam keadaan macam ni ya? Dia kata dalam keadaan berzikir. Dia kata ya betul ya Rasulullah, daripada Tuan keluar sampai Tuan balik, saya tak pergi mana-mana, pergi tandas, kencing dan sebagainya. Saya duduk sini je berzikir depan Allah SWT. Maka Nabi SAW pun beritahu, ketahuilah kamu, kalau kamu baca 4 kalimah ni, maka memandai dengan zikir kamu semua daripada pagi tadi sampai ke aku balik tadi. Lebih lagi kan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi
subhanallahil azim wa bihamdihi rida nafsihi, subhanallahil azim wa bihamdihi zinata arsyihi, subhanallahil azim wa bihamdihi midada kalimatih. 4 kalimah ni kamu baca boleh memadai semua sekali amalan yang kamu buat. Jadi kita hujung-hujung sekarang ni kita cari yang mana boleh memperkembangkan ganjaran pahala kita dengan cepat. Orang kan suka ambil MLM kan, skim cepat kaya. Akhirat pun ada skim cepat kaya. Satu hari Abdullah bin Abbas ni lagi skim cepat kaya lagi. Kita ingat, kita sampaikan, jangan simpan dekat kita je. Anak-anak, isteri semua kita sampaikan. Yang baik kita sampaikan. Kalau tengok daripada yang tak baik ada pada saya, jangan sampaikan kan. Simpan, kebumikan, telan kan. Tapi kalau yang baik ini ambil. Satu hari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sedang beribadat di dalam masjid. Ibadat dalam masjid, i'tikaf. Kalau i'tikaf ni dia tak keluar daripada masjid. Dia kata al-habs, memenjarakan diri, memenjarakan diri dalam masjid. Ni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka ada satu orang minta tolong dengan Abdullah bin Abbas, ada hajat dia nak perlu ditunaikan. Wahai Abdullah bin Abbas, jadi saya ni ada beberapa hajat nak minta ditunaikan. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pun kata apa hajatnya, tanya dalam masjid kan. Dia kata hajatnya gini. Lepas tu dia pun bangun pergi keluar masjid. Nak keluar tu daripada masjid, kalau keluar masjid batallah i'tikaf kan. Batallah i'tikafnya, habis i'tikaf. Jadi bila sampai dekat pintu masjid, satu orang sahabat tegur, wahai Abdullah bin Abbas, kamu ingat tak kamu ni sedang i'tikaf? Kalau keluar masjid batallah i'tikaf. Jadi kita sekarang ni pun i'tikaf sekarang. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi lillahi taala. Jadi kita pun i'tikaf kan, dapat pahala i'tikaf. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, aku tahu aku ni sedang i'tikaf. Habis kenapa tuan nak keluar? Tuan nak keluar kenapa? Bila keluar habislah pahala i'tikaf. Habis amalan ibadat namanya i'tikaf. Kata Abdullah bin Abbas, ada satu hadis Nabi SAW, barang siapa yang menunaikan hajat saudara dia, man masya ala hajati akhihi, siapa yang berjalan menunaikan hajat saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia ganjaran pahala 10 tahun i'tikaf. 10 tahun i'tikaf tuan-tuan. Satu hari i'tikaf Allah SWT akan jauhkan dia daripada api neraka sejauh 3 parit. Salasa khanadiq. Maka satu parit, Nabi SAW sabda, jarak dia antara langit dan bumi. Siapa yang menunaikan hajat saudaranya. Jadi tuan-tuan, kita ambil hadis ni, kita amalkan tuan-tuan. Hujung-hujung umur kita mau cari cepat kaya punya. Perjalanan biar cepat melangkah. Cepat melangkah sampai Allah SWT bukakan kita punya ni sampai isyak saja kan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada amalan yang mana Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW berikan pada kita, iaitu antaranya dalam banyak-banyak zikir yang paling baik ni Al-Quran lah. Nabi SAW pun sabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Al-Quran ni datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Dan antaranya dalam Al-Quran pula Allah SWT ada khususkan beberapa surah-surah yang mana kalau kita amalkan dia, Masya Allah. Saya jumpa dengan satu orang ustaz, satu orang imam, orang tua, umur 50 lebih. Imam tu kan, umur 50 dekat dengan 60. Anak dia 11 orang, isteri dia 4. Isteri 4 nanti belakang ni panas sikit kan. Kejap lagi aircon dah berubah, temperature naik kan. Jadi isteri ustaz ni 4, bukan nak cerita isteri dia 4, nak cerita anak dia. Dia cerita anak dia, dia tak cerita, kawan dia yang cerita dengan saya. Orang yang datang sekali dengan dia, dengan ustaz ni, dia ceritakan. Dia kata ustaz ni isterinya 4, anaknya 11 lebih orang, ada dekat Johor sana. Astagfirullah, tersebut pula kan. Ada dekat Johor pula anak-anak dia ni, dan semuanya imam-imam masjid, hafiz-hafiz Al-Quran. Anaknya ada yang 11 orang tu imam-imam masjid, hafiz-hafiz Al-Quran.
Jadi dia pun mengajarkan saya beberapa perkara. Dia kata kalau nak masuk rumah, ustaz tu sendiri yang cakap. Tapi saya tak nak sebutlah nama dia, nanti tuan-tuan cari. Tuan-tuan cari susah pula kan. Cukuplah saya sebut. Jadi dia beritahu, dia kata sebelum masuk rumah, bacalah qul huwallahu ahad 3 kali. Niatkan 2 perkara. Allah SWT keluarkan syaitan yang bernama Dasim dan kuncu-kuncunya daripada rumah. Syaitan bernama Dasim dan kuncu-kuncunya kerja dia buat melagakan laki bini, gaduh supaya berlakunya perceraian. Yang keduanya dah baca qul huwallahu ahad, kita pagarkan rumah kita. 3 kali qul huwallahu ahad tu kita bayangkan pagar sekeliling rumah kita. Mula halau keluar semua kan. Lepas tu pagarkan satu rumah kita semuanya. InsyaAllah anak-anak semua dengar cakap. Untuk isteri pula, tuan-tuan, kita beritahu pecah rahsia ini, nak tolong-menolong kan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa kan. Ustaz tu kata isteri kita malam-malam mau gosok dahi dia, ubun-ubun ni, baca surah Yusuf ayat yang keempat. Kalau tuan-tuan tahu, idh qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Li sajidin ulang 3 kali. Li sajidin, li sajidin, li sajidin. Li sajidin pertama niat supaya isteri kita taat Allah SWT. Li sajidin yang kedua supaya taat Rasul SAW. Li sajidin ketiga siapa lagi kan? Abang lah, kamu kena taat kan. Dengar abang cakap sikit kan. Abang kalau cakap selalu kalah kan. Kali ni kita baca, InsyaAllah. Dia kata, abang ni apa asal nak pegang-pegang dahi? Dulu mula-mula kahwin kan biasa pegang kan. Tapi ni sajalah nak pegang tua-tua ni. Baca kan? Nak baca, InsyaAllah tuan-tuan. Lembut hati dia tuan-tuan. Lepas ni dah tua-tua pula tahu tak apalah. Tua-tua pun tahu tak apa. Tapi ada yang tahu muda-muda, alhamdulillah kan. Ajarkan anak-anak kita, keliling kelalang kita semua tu ajarkan. Kesian tengok rumah tangga kan. Duit banyak, kerja pun bagus, tengok-tengok pecah kan. Bukan pinggan mangkuk je pecah sekali rumah tangga. Waliyazubillah. Jadi nak lalu dekat akhirat, hati mau tenang. Kadang-kadang balik semayang, bukan buat maksiat, bukan balik kedai kopi, tapi pap kan kat rumah, betul tak? Angkut semua kat sini laki-laki kan. Bukan balik, mana balik masjid. Abang balik masjid kenapa lama bang? Duduk dengan orang masjid borak-borak bang, borak kat rumah lah bang. Habis saya ni untuk siapa bang? Kan, betul tak? Ibu-ibu jangan marah ya. Ini sebahagian ibu-ibu dekat kawasan yang lain kan. Jadi bawa balik ni saya bagi rahsia 2. Rahsia antaranya qul huwallahu ahad 3 kali. Satu haji tu tanya saya lepas saya ceramah. Rupanya ada juga orang nak ambil kan. Jadi haji tu tanya, lepas habis ceramah dia tanya, ustaz apa tadi baca? Saya kata 3 kali je qul huwallahu ahad, tak payah susah-susah. Tapi niatkan 2 perkara. Pertama, syaitan Dasim dan kuncu-kuncunya keluar daripada rumah semuanya. Dan yang kedua, dipagarkan rumah kita. Pagar tu kita mau bayangkan ada pagar keliling rumah kita, naik 7 petala langit, 7 petala bumi, InsyaAllah tuan-tuan. Jadi, dan kita bawa amalan-amalan agama masuk dalam rumah. Bacakan hadis-hadis Nabi SAW, baca Al-Quran juga dalam rumah. Anak-anak kita mau ajarkan agama. Macam Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub alaihissalam tanya kepada anak-anak dia, am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut. Ketika Nabi Yaqub alaihissalam nak datangnya kematian, hari-hari nak mati. Dah habis satu. Jadi hari-hari nak mati, Nabi Yaqub alaihissalam pesan kepada anak dia, wahai anak-anakku, kalau aku mati, kamu nak sembah siapa? Dia kumpul semua anak-anaknya. Maka anak-anak dia kata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahun wahida. Kami akan sembah Tuhan kamu wahai bapa, Tuhan Nabi Ibrahim, Ishak, Yaqub alaihissalam dan dan kami akan sembah Allah SWT Tuhan yang Esa sahaja. Jadi kita kumpul anak-anak kita mau cakap. Kita dah beli peti ais, jangan kita biarkan kosong tuan-tuan. Nanti kita balik nak cari coklat tak ada, cari cheese pun tak ada, cari lauk-lauk yang semalam, lauk-lauk semalam pun tak ada, sebab kita tak isi. Jadi kalau kita isi tuan-tuan,
maka kita balik, di situlah adanya coklat, di situlah adanya aiskrim, di situlah ada daging daging hancur, ada burger dan sebagainya. Macam tu juga dengan anak-anak kita tuan-tuan, kita balik ni kita bagi, isikan dia. Dan kita pesan kalau anak kita dah kahwin, kamu jangan tinggalkan untuk mengisi anak-anak kamu pula kan. Isikan anak-anak kamu dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu akan tenang, bahagia dan selama-lamanya. Dan lepas kita daripada kubur, kita akan titian sirat, semua ni berhajat kepada amalan-amalan kita yang betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu orang sahabat tanya, ya Rasulullah, boleh sikit lagi boleh Jadi satu orang sahabat mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya riak itu adalah seperti semut yang berjalan, tak perasan tapak kaki dia kan, tak nampak. Apa aku nak buat ya Rasulullah? Bahaya sangat riak kita kan, tengah cakap ni seronok-seronok, wah ini supaya orang cakap, wah ini ustaz ni bagus ni, masya-Allah kan. Hati punya masalah. Jadi satu orang mengadu pada Nabi SAW. Nabi SAW pun kata, bacalah Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an a'lamuhu astaghfiruka lima la a'lam. Auzubillah, dia kalau sekali baca tu, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada segala apa yang syirik yang mana aku tahu, dan aku berlindung kepadamu daripada apa yang aku tidak tahu, dan aku minta ampun terhadapmu ya Allah atas apa yang aku tidak tahu. Astaghfiruka lima la a'lam. Jadi kita baca ni selalu supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan kita ni sekejap saja, mau tak mau kita akan tinggalkan. Mau tak mau kita akan tinggal. Ada orang kata rumah orang tu besar. Nabi SAW bila melihat satu perkara di dunia yang mengagumkan, Nabi baca Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak adalah kehidupan melainkan kehidupan di akhirat. Kita tengok rumah besar, rumah betul-betul besar. Tu saya ceritalah Shah Alam sana kan. Saya tinggal dekat sana Shah Alam. Seksyen 7 sana kan. Rumah masya-Allah macam istana. Bukan raja, bukan sultan, tapi rumah besar. Suatu hari paling lama tuan-tuan 60-70 tahun. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. 60-70 tahun saja tuan-tuan. Nak tinggal Melayu ni pun dia, anak-anak dia tak nak duduk sekali biasanya, betul tak? Dah kahwin semua cari kerja sendiri kan. Pergi cari rumah sendiri. Tak duduk kita. Rumah besar pun susah nak duduk sekali, betul tak? Jadi tuan-tuan, apa yang patut kita buat? Biasa-biasa saja, dan mana kita nak hantar kita punya amalan, kita hantar ke akhirat banyak-banyak tuan-tuan. Daripada segi amalan, daripada segi harta benda kita, mulalah dan cari yang mengalir punya. Contohnya yang mengalir apa dia? Madrasah ni perlukan pembinaan kan. Bangunan-bangunan kita bagi. Madrasah ni perlu belikan kenderaan-kenderaan, maka kita bagi. Tempat ni masjid ni perlukan apa, kita bagi. Kapet ni masya-Allah berapa ramai orang sujud ni, berapa banyak pahala dia selagi 10 tahun pakai kan, contohnya paling kurang. Kalau tak ada banjir, tak kotor, 10 tahun boleh pakai. Masya-Allah berapa ramai orang sujud, berapa orang yang berzikir, rasa lembutnya kapet ni, sujud lama-lama kan, masya-Allah. Jadi di situ akan perpanjangkan kita punya ganjaran di sisi Allah SWT. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah SWT, mohon maaf salah dan silap. Minta maaf atas segala-galanya. Yang baik daripada Allah SWT, yang kurang ada kelemahan saya sendiri, tutupan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka wa walidina wa li azwajina wa li dzurriyyatina al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.